Kerajaan perpaduan bukan kerja mudah. 16 Disember 2022, 5 gabungan parti utama mencipta sejarah apabila menandatangani perjanjian persefahaman untuk membentuk kerajaan gabungan yang dikenali sebagai Kerajaan Perpaduan Malaysia. Menurut dokumen itu, ia ditandatangani oleh pimpinan kanan dari Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak GPS, Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Parti Warisan. Di samping menzahirkan kesetiaan kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara, turut bersama-sama memelihara, melindungi dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan, mempertahankan sistem raja berperlembagaan, memperkukuhkan demokrasi berparlimen dan memantapkan sistem politik negara sesuai dengan kehendak serta kepentingan rakyat. Tidak dilupakan memelihara Islam sebagai agama persekutuan, memastikan hak bukan Islam untuk mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing. Terus mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi serta menjamin hak rakyat untuk mempelajari dan mengguna bahasa lain berdasarkan Perlembagaan Persekutuan serta menegakkan keluhuran dan kedaulatan undang-undang, kebebasan kehakiman dan institusi awam serta keberkesanan dan profesionalisme pasukan keselamatan. Itulah antara intipati sebuah kerajaan yang dinamakan sebagai Kerajaan Perpaduan. Tahukah anda, bukan mudah menguruskan gabungan yang disertai oleh 19 parti politik dalam Kerajaan Perpaduan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata menjadi kewajipan semua pihak dalam parti komponen untuk berganding bahu mempertahankan Kerajaan Perpaduan. Mengapa saya kata kewajipan penting untuk mempertahankan Kerajaan Perpaduan? Kerana menguruskan politik gabungan bukan kerja mudah. Ia perlu banyak kesabaran dan perlu diterajui oleh tokoh yang mempunyai seni politik mengurus perbezaan pendapat, merencanakan kepentingan parti sendiri dan mengambil pendekatan give and take. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang menerajui Kerajaan Perpaduan dan cara menguruskan perbezaan-perbezaan yang wujud demi negara, katanya. Selepas pelantikan Kabinet, Anwar telah menetapkan secara jelas hala tuju Malaysia selepas PRU15. Ke manakah arah ingin dibawa bermula saat itu hingga sekurang-kurangnya tamat tempoh mandat kerajaan diberikan rakyat dalam jangka 5 tahun akan datang. Sudah pasti matlamat membentuk kerajaan stabil dan bebas rasuah menjadi hala tuju utama. Ini antara intipati penting terkandung dalam manifesto dan idealisme beliau sejak menceburi bidang politik. Kejayaan mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial dalam negara ini sudah pasti akan membantu dalam menaikkan kembali imej serta martabat negara di mata dunia, sekaligus menjadikan Malaysia sebagai negara berdaulat yang sekali lagi dihormati. Justru kepimpinan Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan perlu disokong supaya negara dapat berfungsi dengan baik dan memberi manfaat kepada seluruh rakyat. Para pelabur kini bertambah yakin untuk melabur di Malaysia berikutan langkah Kerajaan Perpaduan membersihkan nama negara yang tercalar kerana rasuah dan salah guna kuasa sejak beberapa tahun lalu. Pelabur memberikan reaksi positif walaupun beliau kerap bercakap mengenai kepincangan tata kelola pentadbiran negara yang terdahulu dan dilaporkan oleh media antarabangsa. Demikian jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perikatan Nasional PN pula perlu berperanan sebagai pembangkang aktif, produktif dan berfungsi menerusi pengenalan beberapa strategi serta pendekatan baharu dalam politik Malaysia dengan memastikan ketua pembangkang aktif dan melaksanakan konsep kerajaan bayangan. Mainkan peranan anda secara tepat dan objektif agar semak dan imbang akan menjadi cermin terbaik buat kerajaan dalam tadbir urus negara. Jauhi perasaan ingin merampas kerajaan secara salah atau tebuk atap seperti mana yang pernah disuarakan. Sebaliknya, beri peluang kepada kerajaan yang terbentuk menjalankan tugasan mereka sehingga habis penggal. Andai kata anda rasa ingin kembali berkuasa, kita berebut secara benar ketika pilihan raya umum. Bukankah kita sebuah negara demokrasi? Gunakan ruang di Dewan Rakyat sebaik mungkin untuk berdebat isu rakyat dan dasar negara demi kemajuan bersama. Rakyat sudah muak melihat ahli parlimen yang suka ponteng atau tidak nampak batang hidung setiap kali sidang Dewan Rakyat bersidang atau berbahas. Sesungguhnya, Kerajaan Perpaduan memerlukan sokongan semua pihak, rakyat jelata dan penyokong parti komponen serta semak dan imbang pembangkang yang matang lagi produktif. Semoga Allah memelihara Malaysia madani dan selamat maju jaya Kerajaan Perpaduan.